pilih kerjaya pendidik ini sebagai kerjaya adalah kerana ia memang satu cita-cita saya sejak kecil. Tambahan pula untuk meneruskan legasi daripada ibu bapa saya, iaitu juga merupakan seorang pendidik. Saya rasakan kerja sebagai cikgu ini adalah macam saya katakan sebentar tadi, satu kerja yang mulia, dan pengetahuan itu, berkongsi ilmu itu saya rasa tiada penghujung. Saya sendiri secara peribadi, saya berpendapat bahawa pendidikan hanya pendidikan yang mampu mengubah status dan taraf hidup kita sebagai rakyat. Menjadi seorang guru ni adalah satu pekerjaan yang amat mulia. Tambahan pula, dekat sekolah, saya menjadikan guru saya sebagai satu idola. Saya memang minat menjadi guru sejak dari kecil lagi, dan guru ini merupakan inspirasi daripada ayah saya sendiri, iaitu seorang guru juga. Saya ingin mendidik mereka untuk menjadi seorang yang berguna pada kalau mereka sudah menjadi dewasa. Kita boleh berkongsi ilmu dengan masyarakat di luar, di mana mereka memerlukan sesuatu ilmu pengetahuan yang kita boleh kongsi bersama dengan mereka. Bagi saya, guru ni merupakan idola saya daripada bangku sekolah. Saya ingat lagi seringkali jika ditanya cita-cita saya ingin menjadi apa, saya sering melontarkan saya ingin menjadi guru. Bidang perguruan adalah minat saya, dan saya juga menyahut cabaran kerajaan untuk memenuhi keperluan kementerian untuk melahirkan pendidik yang boleh membimbing anak bangsa untuk menjadi lebih boleh sama membangun serasi dengan kehendak PPPM. Saya memilih kerjaya sebagai seorang guru ini sebab kerjaya seorang guru ini kami berpeluang untuk berjasa kepada negara dan mendidik anak-anak bangsa untuk menjadi lebih baik supaya dapat menjadi tunjang utama negara pada satu hari nanti. Menolong dari segi mendidik sikap murid, tingkah laku murid, dan cikgu yang baik akan dicontohi oleh murid. Saya rasa saya suka untuk mendidik anak-anak bangsa, anak-anak murid yang kecil-kecil. Kita dapat mendalami jiwa murid. Kita sebagai guru, kita bukan ditugaskan hanya untuk mengajar saja, tapi untuk mendidik, membina akhlak murid-murid yang akan menjadi pemimpin pada masa akan datang. Sebenarnya sebelum datang ke maktab perguruan ini, saya telah mendapat tawaran untuk menjadi jururawat. Namun saya telah menolak tawaran tersebut kerana memang cita-cita saya untuk menjadi seorang guru, dan jiwa pendidik itu telah ada sejak di zaman sekolah rendah lagi. Itu dia suara bakal guru untuk memberikan jasa kepada anak bangsa. Dan kita nak fokus pada topik yang cukup menarik, profession perguruan kerjaya pilihan, bukan lagi kerjaya sampingan yang terakhir bila tak ada kerja barulah cari guru, bukan, sebab kita ingin meningkatkan taraf profession perguruan ini. Saya nak bersama dengan Cik Sulaiman Wak yang merupakan Rektor bagi Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM. Terima kasih, Cik Sulaiman. Assalamualaikum. Baik, kalau kita bicara tentang hari ini, perkembangan profession perguruan, di mana tahapnya supaya dengan adanya pelbagai program yang pastinya disusun untuk memperkemaskan lagi pencapaian dan juga tahap kompetensi guru. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertamanya terima kasih kepada TV3 atas ruang untuk siaran hari ini. Baik, sejarah pendidikan guru di negara kita, khususnya di Kementerian Pendidikan Malaysia ini telah bermula lama. Secara kasarnya saya boleh gambarkan bahawa sebelum tahun 1980-an kita melahirkan guru di peringkat sijil, tapi selepas 80-an kita juga melahirkan guru peringkat berstatus sijil guru, tetapi tempoh pengajiannya berbeza. Sebelum 1980-an 2 tahun, dan selepas 1980-an 3 tahun, maknanya setaraf diploma. Tapi perkembangan selanjutnya hasil daripada ketetapan Jemaah Menteri pada tahun 2005, maka maktab-maktab perguruan dinaikkan taraf sebagai institut pendidikan guru yang boleh melahirkan graduan di peringkat ijazah sarjana muda. Dan ikuran daripada itulah akhirnya dicadangkan pindaan akta tahun 2008, dan 2010 diwartakan akta berkenaan yang membolehkan kita melahirkan guru di peringkat ijazah sarjana muda perguruan.
Dan sekarang kita mempunyai 3 program utama. Pertama-tamanya kita pilih calon daripada kalangan lepasan SPM untuk mengikuti program persediaan setahun atau 2 semester, dan apabila tamat mereka akan mengikuti program yang kita sebut sebagai program ijazah sarjana muda perguruan yang akan mencakupi tempoh 4 tahun ataupun 8 semester. Tapi masa yang sama juga kita meneruskan juga program perguruan yang terbahagi kepada yang utamanya 2. Pertamanya diploma perguruan lepas ijazah. Maknanya kita beri penekanan kepada latihan ikhtisas selama 1,5 tahun atau 3 semester, dan kita juga melaksanakan program perguruan Malaysia yang mencakupi aspek content knowledge-nya dan juga sekaligus latihan ikhtisasnya yang mencakupi tempoh 3 tahun 9 bulan. Dan fokus utama kita tidak semata-mata pada hal-hal berkaitan dengan pengetahuan, sebab ini bukan ijazah sarjana muda seperti mana dilahirkan di universiti, sebab kita melahirkan ijazah perguruan. Maka penekanan kita bukan sahaja kepada pengetahuan atau ilmu, tapi juga menekankan kepada kemahiran, nilai, pedagogi, maknanya ikhtisas kerja guru dan juga amali. Sebab kita percaya guru perlu diberi latihan amali bagi memungkinkan mereka dapat menyempurnakan tugas mereka sebagai guru yang berkesan. Justru itulah kita perlu sebab kawalan kualiti diperlukan dalam hal ini. Selain daripada kita melaksanakan kawalan kualiti MSISO, kita juga tertakluk kepada akreditasi daripada pihak MQA. Maka ada 9 domel hasil pembelajaran yang perlu kita penuhi. Saya tak akan perincikan di sini. Tapi untuk memungkinkan itu dapat dilaksanakan, kita perlulah melaksanakannya dalam struktur trust, iaitu kita ada mata pelajaran wajibnya. Kalau bahasa Melayu, maknanya bahasa Melayu lah, disertai dengan pengajian profesionalnya dan juga amalannya. Dan juga kita ada mata-mata pelajaran wajib. Mata-mata pelajaran wajib ni sangat penting bagi kita untuk membangunkan sahsia guru. Itu antaranya memberi penekanan kepada hal-hal hubungan etnik, juga bahasa komunikatif, dan terkini ini kita memberi penekanan bahawa guru-guru sewajarnya boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Maka dalam latihan kita tetapkan juga latihan keupayaan komunikasi bahasa Inggris ini. Sebenarnya kita berbincang Tuan Sulaiman, kita juga nak selitkan sedikit rangkuman laporan kita. Ini tentang bakal guru di institut perguruan sebagai wadah mereka untuk memperkembangkan bakat. Ini sebuah lagi gilisan yang menarik untuk menyuntik inspirasi anda. Saksikan. Dalam melahirkan modal insan berpengetahuan, berkemahiran tinggi dan berdaya saing, pastinya seorang guru menjadi tonggak utama dalam mendidik mereka. Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM, sebuah institusi yang melatih bakal guru untuk memiliki sifat inovasi dan boleh merangsang daya fikir dan kreativiti seseorang murid. Syahrul Nizam Muhammad Aman adalah antara bakal tenaga pengajar yang menunggu masa untuk berbakti mencurahkan ilmu kepada masyarakat secara formal. Pelajar tahun akhir di Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu Kuala Lumpur ini mula memasang cita-cita untuk menjadi seorang pendidik sejak usianya di bangku sekolah rendah lagi. Kerana dapat memberikan ilmu kepada murid, dan kedua dapat memberikan pahala dan ganjaran kepada diri sendiri. Selain daripada itu, ia dapat memupuk dan membina diri dari segi keupayaan untuk berkomunikasi dan berhubung dengan orang luar. Dan keadaan ini dapat memberi impak yang cukup besar kepada negara kerana ia memberikan kesan positif, contohnya kepada rakyat dan komuniti itu sendiri. Anak jati Sandakan Sabah ini tekad mengambil jurusan Bahasa Melayu dan Sastra walaupun dia tidak mengamalkan penggunaan bahasa ini di dalam pertuturan sehariannya ketika di kampung halaman. Saya dari Sabah menggunakan bahasa Sungai. Itu merupakan bahasa pertama saya. Dan kedua merupakan bahasa Melayu. Pembelajaran ini dilihat akan memberikan impak positif kepada murid-murid di Sabah sekiranya saya dihantarkan ke Sabah. Kerana ilmu bahasa Melayu ini dipandang lebih bernilai dan berpenting untuk diajarkan kepada murid-murid di sana kerana mereka mempelajari ilmu bahasa Melayu, bahasa ibunda, bahasa sungai. Dan jika diajarkan dengan bahasa Melayu, mereka akan dapat bergerak lebih ke hadapan dan mempelajari pelbagai perkara kerana bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan kita. Penuntut berusia 23 tahun ini turut aktif dalam bidang kokurikulum. Walaupun sibuk, dia bijak menyusun jadual waktu agar dapat membahagikan masa antara proses pembelajaran dan aktiviti di luar kelas.
Di sini terlalu banyak program yang dijalankan. Contohnya kami Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar dan mesyuarat seringkali diadakan. Dan ini agak membebankan. Namun dengan adanya jadual yang disusun rapi, pastinya saya dapat menjalankan kehidupan harian dengan lebih baik. Contohnya pada waktu pagi akan dijalankan dengan kelas. Dan selepas itu dirancang dengan aktiviti seperti mesyuarat dan perkara-perkara perbincangan bersama pensyarah untuk menjalankan beberapa perkara dan program. Begitu juga bagi Carl Metalino John, antara penuntut yang ingin mengangkat bahasa Melayu walaupun ia bukan bahasa pertuturan utama bagi anak jati Kuching, Sarawak ini. Pelajar berusia 20 tahun ini tidak menjadikannya sebagai satu kekangan untuk meneruskan pengajian seterusnya menguasai bahasa kebangsaan. Dia turut mengakui akan cabaran yang perlu ditempuhnya sebelum menjadi seorang pendidik yang seimbang dan holistik. Antara cabaran yang saya hadapi sepanjang berada di IPG ialah cabaran pertama ialah saya perlu menguasai kemahiran untuk berkomunikasi kerana kita semua sedia maklum cabaran guru pada masa kini adalah sukar berbanding guru pada suatu masa dahulu kerana kita akan berhadapan dengan pelajar yang terdiri daripada pelbagai karena dan pelajar yang mempunyai aras pemikiran yang sangat tinggi. Jadi kita perlulah menguasai komunikatif pendekatan-pendekatan yang terbaik untuk kita mendekati para pelajar ataupun para murid di sekolah pada suatu hari nanti. Sebagaimana rakannya Syahrul, Carl yang kini menuntut di semester kedua Ijazah Sarjana Muda Perguruan turut aktif dalam bidang kokurikulum. Sepanjang berada di institut ini, IPG, saya telah mendapat 2 anugerah iaitu anugerah pingat anugerah pelajar cemerlang iaitu menyumbang sumbangan dalam pelbagai aktiviti sepanjang berada di kampus dan juga anugerah kepimpinan. Tenaga pengajar muda seperti inilah yang bakal menjadi aset penting untuk menyumbang kepada pembangunan negara. Itu dia bakal guru yang begitu menyuntik inspirasi khasnya buat kaum pelajar dan ibu bapa. Dan kita nak fokus juga bersama dengan Cik Sulaiman. Ini tentang bakal pelajar IPG yang bakal diambil ini dan juga kemasukan pelajar baru ambilan tahun 2015 ke Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM. Jadi apakah kriteria yang dicari, yang diperlukan untuk mempertabatkan profesi ini? Pastinya kita memerlukan kualiti. Kualiti bagaimanakah yang dicari bagi bakal calon? Silakan. Baik, ini merupakan satu cabaran besar kepada kita sebab kita ditetapkan dan kita menerima hakikat bahawa kita perlu melahirkan guru berkualiti. Jadi kita percaya kita kena mulakan dengan asas yang juga berkualiti. Sebab itulah kita telah menetapkan kriteria asas bagi melayakkan seseorang lepasan SPM tahun semasa untuk menyertai latihan perguruan di IPG. Mereka mestilah sekurang-kurangnya mendapat keputusan 5 cemerlang atau 5A mudahnya, ya. Dan juga memperolehi pencapaian cemerlang bagi mata-mata macam option yang mereka pilih, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan seumpamanya. Dan ini merupakan kriteria asas. Tapi tidak cukup dengan itu sebab kita tahu guru perlu menghadapi pelbagai cabaran, maka kita selepas tapisan dari segi pencapaian akademik ini, kita juga akan melaksanakan satu lagi tapisan iaitu yang kita sebut sebagai ujian kelayakan calon guru. Ini merupakan langkah yang kita laksanakan sejak ambilan tahun 2014. Calon-calon guru kita mestilah pertamanya ditapis dari segi indeks hasil keguruannya, INSAK ya, singkatnya, iaitu untuk melihat kesesuaiannya sebagai guru. Dan juga kita berdepan dengan kadang-kadang orang kata ada ketikanya guru kita tak dapat berdepan dengan tekanan dan sebagainya, maka di peringkat tapisan kedua ini juga kita melaksanakan tapisan kita sebut sebagai tapisan indeks pengesanan kendiri atau singkatnya psikometrik. Dan selain itu mereka perlu cergas sebab banyak kerja yang perlu dilaksanakan dan kecergasan ini sangat penting, maka kita laksanakan juga ujian kecergasan bagi calon-calon ini. Dan bagi mata-mata pelajaran yang ada bersifat amali, kita ada ujian amali, pendidikan jasmani, pendidikan Islam, bahasa Arab dan juga muzik. Jadi apabila mereka melepasi ujian kelayakan calon guru ini, selain daripada melepasi syarat asas tadi, barulah mereka melalui satu lagi tapisan yang kita sebut sebagai temu duka. Dan dengan ini yang melepasi tapisan temu duga inilah yang kita anggap paling layak, kurang-kurangnya mempunyai asas kualiti untuk kemudian kita latih di institut. Panjang prosesnya untuk panjang proses. Ya. Jadi kalau pengalaman tuan melihat sejauh mana kompetitifnya persaingan zaman kini ini untuk jadi profesi guru. Ya, orang sering mengatakan bahawa ada kalangan guru yang memilih profesi guru sebagai pilihan terakhir. Jadi bila kita melaksanakannya begini,
calon-calon kita yang mempunyai keputusan cemerlang ini, mereka punya banyak pilihan. Mereka boleh menyertai program diploma di universiti, mereka juga boleh memasuki matrikulasi asasi dan sebagainya. Tetapi dengan keputusan sebaik itu, apabila mereka memilih untuk menjadi guru dan menyertai latihan perguruan di IPJM, kita yakin bahawa memang sememangnya mereka berhasrat untuk jadi guru. Tapi kemudiannya menjadi cabaran kepada kita. Kita kena perkasakan kurikulum latihan guru kita kena perkasakan pensyarah-pensyarah kita, kepimpinan kita, dan semua ini kita tangani dalam proses yang berterusan yang kita sebut sebagai transformasi IPG selaras dengan ketetapan dalam PPPM kita. Dan sesuai dengan transformasi yang dilaksanakan, sejauh mana ia betul-betul memberi impak kepada guru yang mengajar ini? Dengan kurikulum baru telah pun dirombak semula yang dikemas kini sesuai dengan peranan zaman, ia mampu untuk memenuhi keperluan semasa. Baik, kumpulan guru yang melalui proses transformasi dari segi kurikulum, kaedah pengambilan ini sebenarnya masih dalam tahap latihan di peringkat kita. Tapi pemerhatian yang kita buat seperti mana yang kita paparkan tadi juga membuktikan bahawa mereka memperlihatkan ciri-ciri itu, ciri-ciri kecemerlangan guru berkualiti itu malah ketika latihan lagi. Mereka menggerakkan pelbagai aktiviti tanpa terlalu bergantung pada pensyarahan dan sebagainya, tanpa bergantung kepada pengurusan di peringkat kampus dan sebagainya. InsyaAllah kita yakin dengan ini mereka memang mampu menjadi guru yang kita boleh sandarkan. Ya, produk IPG ini sentiasa memberikan kepuasan maksimum lah. Ya. Memberi khidmat yang terbaik untuk masyarakat. Terutamanya untuk sekolah-sekolah rendah, sebab kita melatih guru-guru untuk sekolah rendah di negara kita. Ada mungkin laluan lain seperti tadi SPM kan? Jadi mungkin ada laluan lain untuk menjadi guru melalui IPG? Kita ada program yang kita sebut sebagai diploma perguruan lepas ijazah itu. Maknanya ada keperluan ketika adanya kekosongan dan sebagainya pada satu ketika, maka kita boleh melaksanakan latihan jangka pendek yang mencakupi 3 semester tadi tu, dan kita akan anugerahkan diploma perguruan lepas ijazah kepada mereka. Itu dia. Terima kasih untuk Cik Sulaiman Wak yang berkongsi pelbagai program pemantapan perguruan dalam meningkatkan tahap kecekapan kepada guru sebelum mereka turun berkhidmat kepada masyarakat sama ada di kawasan urban maupun di kawasan luar bandar. Ataupun pendalaman tahap 3 sekalipun, mereka membawa kaluti telah pun digarap selama 4 tahun. Sekali lagi terima kasih Cik Sulaiman Wak sebagai Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM berkongsi sesuatu yang penuh inspiratif.